mana? Macam tu lah. Sebelum awak pergi, dengar dulu kami bersajak. Bodoh! Di saat berjuta nyawa sedang terancam jiwanya, kau masih sibuk memikirkan rencana apa yang akan kau lakukan pekan ini. Bosan katanya, kau bilang, untuk apa percaya pada COVID yang hanya konspirasi? Kau juga bilang, kan ada Tuhan, tinggal minta saja kepadanya agar tidak kena COVID. Kau mungkin benar bahawa COVID hanya konspirasi. Tetapi penyakit itu benar-benar ada. Tak lihatkah kau, tanah-tanah kosong itu telah berubah menjadi tempat peristirahatan terakhir. Tempat terakhir bagi orang-orang yang menjadi korban kejamnya COVID-19. Kau dengan seenaknya pergi ke sana kemari, tak mengenakan masker, mendekati keramaian, lalu dengan senang hati pulang ke rumah. Jangan sampai kau salahkan Tuhan jika kau ataupun orang terdekat kau yang selanjutnya menjadi korban. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid anak pintar cikgu. Semoga hari ini kamu ceria-ceria selalu. Nampaknya memang semuanya ceria-ceria ya muka semua. Baiklah, macam mana dengan cara cikgu mendeklamasikan sajak tadi? Yang penting ambil isinya, kenal pasti strukturnya supaya kamu semua boleh kenal dan tahu cara untuk mengekspresikan intonasi dan nada dalam setiap rangkap dan baris dalam puisi tersebut. Puisi tersebut bertajuk Bebal Sang Pemikir. Karyaannya dipetik daripada antologi Laskar Puisi Alam Melayu. Saya rasa kamu semua tahu puisi tersebut tentang pandemik COVID-19 yang melanda satu dunia pada zaman sekarang. Betul tak? Baiklah, kan cikgu pada awal tadi sudah bilang mengenai intonasi dan nada yang intonasi sebutan dan nada yang perlu kamu luahkan semasa mendeklamasikan sajak. Tetapi pada awal tersebut kamu perlu tahu jenis-jenis ayat supaya kamu boleh mengintonasikannya dengan cara yang benar. Baiklah, hari ini Cikgu Fatihah dan Cikgu Intan akan mengajarkan tentang ayat seruan dan ayat tanya berdasarkan cara untuk mengekspresikan intonasi dan nada serta mengenal pasti ayat seruan dan ayat tanya yang terdapat dalam puisi Bebal Sang Pemikir. Karyaannya dipetik daripada antologi Laskar Puisi Alam Melayu. Hari ini cikgu akan menggunakan peta minda ini sebagai bahan bantu mengajar. Ayat seruan bermaksud sesuatu ayat yang diucapkan dengan nada atau intonasi seruan bagi tujuan melahirkan sesuatu perasaan seperti perasaan takjub, marah, sedih, sakit. Semua itu dikenali sebagai ayat seru. Terdapat beberapa contoh kata seru yang sering digunakan dalam ayat seruan. Antaranya ialah wah, cis, aduh, oh dan sebagainya. Baiklah, kita kembali kepada puisi Bebal Sang Pemikir. Baiklah murid-murid, cikgu dah keluarkan 3 ayat seruan yang terdapat dalam puisi ini.
Yang pertama, pada baris pertama dan rangkap pertama ialah ayat surah bodoh. Intonasi yang perlu diucapkan ialah dengan nada yang marah dan intonasi yang tinggi. Dan yang pada rangkap kedua dan baris kedua pula kita jumpa perkataan untuk apa percaya untuk apa percaya pada COVID. Intonasi dan nada yang perlu diucapkan ialah tinggi. Dan pada rangkap kedua juga kita jumpa kan ada Tuhan. Ayat seruan tersebut perlu diucap dengan nada yang tinggi dan intonasi marah. Baiklah murid-murid, ayat seruan yang terdapat dalam puisi ini perlu tahu, kamu semua perlu tahu cara untuk menyebut dengan intonasi dan nada yang betul, supaya semasa kita mendeklamasikan sajak itu, kita akan boleh membina satu gaya badan dan emosi yang tersendiri dalam sajak tersebut. Selepas ini, cikgu mahu meminta kamu mendeklamasikan sajak dengan nada dan intonasi yang sesuai dengan ayat seru yang ada pada baris atau rangkap. Baiklah murid-murid, sekarang ni cikgu akan menerangkan kepada kamu semua tentang ayat tanya. Ayat tanya digunakan ketika hendak menanyakan tentang sesuatu perkara. Jadi murid-murid, jika kamu semua hendak menanyakan soalan kepada orang lain, nada yang kamu gunakan memainkan peranan yang sangat penting. Baiklah, terdapat dua jenis golongan ayat tanya. Okey, yang pertama ialah ayat tanya tanpa kata tanya, dan yang kedua ialah ayat tanya dengan unsur tanya. Baiklah, sekarang cikgu akan menerangkan kepada kamu semua ayat tanya tanpa unsur tanya. Ayat tanya tanpa unsur tanya kebiasaannya menggunakan nada yang pada awalnya meninggi dan pada akhir ayat nada tersebut menjadi menurun. Dan ayat tanya tanpa unsur tanya juga boleh menggunakan partikel kah pada hujung ayat. Sebagai contoh, cikgu terangkan kepada kamu. Contoh pertama ialah awak Mariam. Di sini kamu boleh dengar bila cikgu sebut soalan tersebut, ada nada yang meninggi pada awalnya dan kemudian menurun pada hujung ayat, iaitu awak meninggi, Mariam menurun. Baiklah, begitulah cara kamu semua untuk menanyakan soalan ayat tanya tanpa unsur tanya kepada individu lain. Sekiranya kamu semua menggunakan intonasi yang salah, maka individu yang mendengar soalan kamu tidak memahami bahawa yang kamu sedang mengajukan soalan kepada mereka. Baiklah. Ayat tanya tanpa unsur tanya kebiasaannya digunakan pada nada yang meninggi dan agak sedikit tegas. Baiklah, seterusnya cikgu akan menerangkan kamu tentang ayat tanya dengan unsur tanya. Jadi, sekiranya kamu ingin menggunakan ayat tanya dengan unsur tanya, kamu haruslah menyelitkan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa dan sejak bila. Baiklah, cikgu akan berikan kamu contoh. Contoh yang pertama ialah nama awak siapa? Dekat sini kamu semua boleh dengar ada perkataan ayat tanya siapa. Jadi murid-murid, bila kamu nak tanya soalan yang menggunakan unsur tanya, kamu haruslah menyelitkan kata tanya. Jelas sekarang? Kamu semua boleh bezakan tak macam mana ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan kata tanya? Baiklah, saya harap awak semua jelas. Jadi, sekarang ni cikgu nak kaitkan kita punya pembelajaran hari ini dengan sajak bebal sang pemikir. Jika awak perhatikan dalam sajak tersebut, awak boleh lihat bahawa dalam sajak tu ada ayat tanya dan ayat seru. Jadi, cikgu nak awak semua cari di manakah ayat tanya. Baiklah, dah dapat? Betul. Ayat tanya di dalam sajak tu
berada pada rangkap yang keempat, iaitu tak lihat Baiklah, kau. itu sahaja Dan daripada Cikgu Intan dan Ayat-ayat Cikgu itu Fatihah. tergolong dalam kumpulan Sekian, ayat terima tanya kasih tanpa murid-murid. kata Kita tanya. jumpa lagi.